sebahagian atau keseluruhan peluang asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Jadi, risau pasaran tak sempat, kita ada 1 jam je. Tapi cat spek semua saya dah uploadkan ya dekat Dropbox. Jadi bagi siapa yang tak tahu lagi, anda search, pergi dekat profil, social media profil saya, ada link untuk Discord dan dekat Discord tu anda boleh lihat ya, masuk ke server CTFX dan ada link untuk Dropbox. Ambil chat-chat tu secara percuma. Jadi ambil kat situ. Jadi kita lihat kepada sambung kepada topik yang kita dah bincangkan mengenai apa yang menggagalkan ya seorang pedagang, perkara-perkara lazim ya yang menggagalkan seorang pedagang ya. Ada banyak sebenarnya, tapi yang pertama yang besar sekali adalah tak ada kaedah trading. Dia main masuk je. Ni yang dengar-dengar kata orang, ikut-ikut, sekejap cara ni trade, sekejap cara tu trade. Dia tak ada benda yang konsisten, tapi dia cuba buat benda yang konsisten. Memang tak lah kan. Yang kedua adalah tak ada disiplin. Ada pun sistem tapi tak ikut kan. FOMO, fear of missing out, takut terlepas entry kan. Benda tu dah pergi, kita nak masuk juga. Dan yang ketiga, mempunyai objektif yang tak realistik, yang tak masuk akal. The moment anda lihat kepada cerita-cerita hebat dalam bidang ni, tak semua orang boleh berjaya dan tak semua orang boleh ulang benda yang tak realistik. Contoh benda, kita punya KPI ataupun apa yang kita cuba achieve adalah dalam trading ni adalah something yang a bit better than overall market punya prestasi. Itu je yang kita cuba capai. Untuk nak kira market punya prestasi, kita lihat contohnya seperti indeks-indeks utama. Kalau tahun tu dia naik 10%, dan kita cuba untuk beat that 10%. Kalau dia naik setahun 15%, dan kita cuba untuk beat 15%. Tak kisah dia naik ke turun ke kan. Kalau dia jatuh 15%, jangan pula kita jatuh 15%. Itu pun sebab kita boleh masuk both end of the market, sama ada masuk untuk long ataupun short position. Dan itu KPI kita. Dan tak ada kaedah pengurusan kewangan, position sizing model, mengetahui dalam setiap entry berapa dolar berapa equity yang akan dirisikokan. Dan anda juga memahami bila anda anda dah ada plan. Kalau anda mengalami drawdown, setakat mana drawdown, dan apabila prestasi sistem anda tak cantik, anda akan mula kurangkan equity at risk, ataupun bila untuk menambah. Bukannya tiba-tiba tarik trade, tekan dia naik, terus tambah. Tak ada satu setiap 20% ke 30% ke or whatever yang anda akan mula menaikkan anda punya equity yang akan dirisikokan dalam setiap dagangan. Jadi kita dah bincangkan juga mengenai mengenai timetable. The thing is, dalam trading ni, mana pula slide dia? Dalam trading ni, fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Kita tak dapat kawal pergerakan market. Yang kita dapat kawal adalah kepada kita, apa yang kita buat. Kita tidak mempengaruhi perjalanan pasaran. Kita utamanya bagi mereka yang trade currency, kita punya margin tu tidak mempengaruhi perjalanan market. Apa yang kita sebut, apa yang kita buat tidak mempengaruhi pergerakan pasaran. Jadi apa yang kita boleh fokus adalah fokus kepada perkara yang boleh kita kawal. Itu sahaja yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh kawal dalam dagangan? Yang pertama adalah pemilihan sistem. Kita boleh memilih sistem dagangan yang kita nak gunakan. Itu yang pertama. Anda mempunyai pilihan untuk menggunakan apa juga cara trading, apa juga
sistem dagangan yang sesuai kepada anda. Sebab itu trading ni bukan satu yang anda boleh develop skill dia dan juga sistem yang sesuai kepada anda overnight. Dia tak semudah tu. Satu minggu belajar dah boleh trade, kan? Tak. Anda kena identify apakah teknik dagangan yang sesuai kepada anda. Adakah anda seorang scalper? Adakah anda seorang intraday? Adakah anda seorang news trader? Adakah anda seorang swing trader? Adakah anda seorang investor ataupun position trader? Anda kena kenal pasti, dan untuk mengenal pasti cara dagangan yang sesuai kepada anda, buat timetable harian. Buat jadual harian anda. Lihat berapa banyak masa yang anda ada. Jangan buat benda yang sekali-sekali tengok chart. Sekali-sekali tengok chart, kan? Jangan buat benda tu. Faham tak? Jangan buat sekejap-sekejap tengok. Sekejap-sekejap tak tengok. Ada masa tengok, ada masa tak. Anda sedang buat benda yang tak konsisten. Trading is all about that. Consistency of apa yang kita buat. Boleh Galih? Galih tulis nama dia sendiri. Faham? Buat benda yang, maksudnya buat jadual anda dan kenal pasti masa yang anda ada untuk nak trade. Jadi itu akan menentukan lagi sikit masa yang anda ada, lagi besar time frame yang anda kena yang anda nak lihat. Sebabnya lagi besar time frame, anda tak perlu untuk nak banyak buat analisa. Bukannya makin sikit masa anda pergi scalping. Jangan buat benda tu. Terbalik. Itu tak kena. Makin sikit masa, makin besar time frame. Okey. Yang kedua adalah membina satu... Wassalam Ustaz. Yang kedua adalah membina model size posisi. Untuk membina model size posisi, anda kena... Yang pertama adalah anda kena mengetahui prestasi sistem yang anda dah test. Itu yang pertama. Prestasi sistem. Dan yang kedua adalah untuk membuat bajet anda. Salam siang Sumbi. Buat anda punya annual budget. Ketahui berapa sebenarnya duit yang anda ada. Dan daripada jumlah tu, berapa sebenarnya yang anda nak letakkan sebagai risiko. Dan itu akan menentukan apakah objektif portfolio anda daripada sudut yang pertama, daripada sudut pulangan. Jangan cuma tengok pulangan. Selain pulangan, hendaklah dilihat daripada sudut risiko yang diambil. Okey? Dan objektif yang ketiga adalah tempoh masa. Ramai kita yang trade dan meletakkan ini cuma sebagai duit lebihan. Okey. Kalau anda cuba untuk membuat duit lebih, okey, kalau ada, kalau tak ada, ingat yang ni. Adakah wang yang anda letakkan tu anda mampu hilang? Kebanyakannya tak sesuai. Sebabnya anda sedang menggunakan bukannya duit lebih, duit yang anda perlu. Macam mana anda nak tahu duit tu perlu ke tak? Simple. Kalau anda tak ada punca pendapatan, kalau anda tak ada duit masuk, kena minum sekejap. Okey. Kalau tak ada duit masuk, adakah duit yang anda depo tadi, yang anda letakkan sebagai risiko, anda perlu tak duit tu? Kalau perlu, itu bukan duit yang itu bukan duit lebihan. Simple je. Boleh Ustaz? Kebanyakan orang trade, dan statistik masa COVID dulu kan, nampak kan? Kebanyakan keluarga simpanan 1,000 pun tak ada sebulan. Kebanyakan. Majoriti keluarga kat Malaysia ni. Kalau kat Indonesia saya tak tahu kali. Sembi. Tapi kat Malaysia, even majoriti keluarga simpanan 1,000 sebulan tak ada. Faham? Jadi kebanyakan pedagang, terutamanya mereka yang baru,
Trade duit yang anda tak mampu nak hilang sebenarnya. Kita tak dapat, oh ni duit lebih sebulan ni. Tak. Dia tak dapat dilihat dari tempoh yang kecil. Lihat setahun. Ada yang terpaksa jadi trader, betul. Okey. Jadi kalau itu dia, anda tak dapat ambil anda tak dapat ambil risiko yang tinggi kepada duit tu. Tu yang cerita full margin, duit lebih tahunan, duit lebih bulanan kan. Terlampau banyak, terlampau ramai. Ya. Di situ anda menentukan risiko. Jadi strategi dagangan, kaedah keluar masuk, kesesuaian masa pedagang tadi, kita punya jadual dan pengalaman yang anda ada kepada strategi. Anda dah test tak sistem tu? Anda dah test tak sistem yang anda guna? Ada berapa kali yang dia masuk? Berapa kali tradable setup yang ada? Okey? Seorang pedagang, dia bukan ada satu teknik. Tak ada. Dia sama macam kita melabur. Anda tak labur semua duit anda satu tempat. Saya sebut, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem berkenaan. What I mean is, anda tak ada satu teknik je. Tak ada. Seorang pedagang yang bagus, anda ada, kalau macam saya, okey, kita ada cerita pasal market dynamic kan. Teknik masuk yang kita gunakan adalah 3-7-11. Tapi, even dalam market dynamic, dia ada few teknik. Contohnya channeling. Channeling ni apabila kita ada price break daripada channel. Biasanya untuk motif wave. Okey, bila kita sambungkan 1 dan 2, price keluar daripada channel kan. Jadi kita tahu lekuk 4 akan berlaku dan ini adalah motif dan sini adalah ni. Ini satu teknik dalam market dynamic maksudnya dalam edit wave lah. Jadi kita boleh masuk dan cari peluang dekat lekuk 4 tu apabila channel tu break dan kita ada reset dalam momentum dia. Tapi saya tak ceritakan benda ni. Okey. Satu lagi yang dulunya mempunyai yang tinggi galih pernah tanya saya, iaitu mengenai penggunaan Kumo. Penggunaan Kumo. Digabungkan dengan Ichimoku lah. Satu, anda dapati saya agak familiar dengan Ichimoku. Penggunaan dengan Ichimoku. Jadi ini semua adalah teknik-teknik dalam market dynamic. Tapi yang saya kongsikan adalah 3-7-11. Okey, yang lain-lain ni tak perlu pun. Tak perlu pun. Ini yang main dia. 3-7-11. Jadi di situ saja dah ada 3 teknik. Itu cara entry. Jadi apa dia, seorang pedagang dia tak ada, anda ada satu model pasaran. Model saya adalah adalah market dynamic tetapi kaedah entry dia anda boleh ada few. Faham? Anda boleh gabungkan market dynamic. Contoh market dynamic. Lepas tu ada teknik 3-7-11. Anda ada teknik contohnya BBMA. Anda ada teknik contohnya kepada MA punya crosses ataupun pivot. Anda boleh gunakan benda-benda tu bersama dengan candlestick. Anda letakkan pivot kan. Bila berlaku correction, anda letak daily pivot kat situ kan. Support 1, support 2, support 3, resistance 1, resistance 2, resistance 3 kan. Bila sampai dekat support 1 atau support 2 dan berlakunya engulfing, anda boleh gunakan teknik-teknik tu. Itu semua cuma teknik. Asalkan anda buat benda berulang, dapatkan prestasi dia. Itu saja. Okay, now, next.
apabila kita melihat kepada objektif pattern, apa-apa juga, semua relevan. Asalkan anda kenal pasti dia dan dagangkan dia dalam satu kalau nak pakai few techniques dalam satu portfolio tu boleh. Tetapi kalau saya cuma pilih satu teknik. Contoh, anda ada 3 teknik. Saya akan trade 2, 1 kita trade. Lagi 2 kita letak dalam demo. Dapatkan ekspektasi dia. Bila mana-mana di antara 3 ni ekspektasi dia tinggi, kita replace apa yang kita gunakan untuk trade. Faham tak? Dia macam ASN, ASB, Amanah Saham Wawasan. Bila ASB bagi besar, kita masuk duit kat situ. ASB tak bagi besar, kita masuk duit dekat itu, melabur. Kita melabur kepada teknik je. Teknik tu yang trade, bukan kita trade. Cumanya kita nampak dia punya prestasi. Itu je. Satu, kalau saya biarkan. Kalau kena stop loss, kena TP, manage, kita buat benda yang sama je. Ya? Yang penting bukan satu trade. Kita nak tengok overall. Bukannya 1, 2 kena stop loss. Tak. Saya biar je dia jalan. Saya biar je. Kita entry, ini cara kita keluar, ini cara kita manage, ini cara kita letak TP. Kalau plan tu gagal lah dia. Itu je. Dan kita by end of satu period of time, saya tengok prestasi dia. Ataupun ekspektasi dia turun daripada apa saya nak, saya tak pakai dia. Saya pakai yang lagi 2, salah satu daripada 2 yang dalam demo tadi. Itu je. Mana yang lebih tinggi. Anda buat benda tu je. Tak payah. Dia tak ada satu entry terus kaya. Itu tak ada. Okey. Dan fahamkan yang berikut. Setiap kita ni adalah pedagang yang berbeza. Adalah investor yang berbeza. Atirah wassalam. Ya. Setiap kita ni adalah trader ataupun pelabur yang berbeza. Dalam sini kita ada pelajar, pengurus dana, pekerja profesional, pedagang penuh masa. Setiap kita ni berbeza. Satu, dia tak dapat Zul. Kalau saya ada 1,000 dapat buat berapa? Saya tak tahu. Dia kepada anda, depending kepada anda. Berapa sebenarnya dan siapa anda dan makna duit tu. Berapa modal yang anda ada. Modal rendah. Mungkin pelajar tu anak tun mana entah. Kan? Tak sama. Okay? Pedagang sepenuh masa. Kalau dia duduk kampung, overhead cost dia adalah overhead expenses dia, maksudnya belanja bulan dia tak besar. Dan dia tak perlukan modal besar. Kan? Pedagang sepenuh masa yang duduk tengah-tengah KL, kan? Bayar sewa pun 8,000 sebulan, contoh. Dia mempunyai annual expenses yang tinggi. Jadi dia perlukan modal yang tinggi. Nampak? Dia tak sama. Sebab itu bila orang tanya berapa cukup untuk saya nak jadi full-time trader, soalan saya yang pertama, berapa yang passive income dia ada? Kalau passive income dah cover dia punya expenses, dah financially free, jadilah pedagang sepenuh masa. Faham? Bukannya ada setahun simpanan. Ni yang biasa kita dengar. Biasa dengar tak benda ni? Okey? Nak jadi full-time trader, anda ada simpanan setahun. Saving untuk 1 tahun expenses. Pernah dengar? Kan? Kita trade. Kalau kita gagal, by the time kita gagal 1 tahun tu, saving kita dah habis. Sebab kita dah ambil duit saving kita. Ataupun withdraw daripada kita punya equity, margin untuk trading tu. Saya dah lalu je tu. Ni semua ni. Yang cerita withdraw daripada kononnya nak jadi full time trader. Lepas tu withdraw daripada portfolio. Kan? Habis duit. Ya. Ini tak dapat. Bukannya saving. Dia kena tengok daripada kita punya passive income. Adakah passive income anda cukup untuk cover anda punya monthly ataupun
sebaiknya annual expenses. Kalau ada, cukup. Dan anda punya ASB tahunan. Ramai trader, ramai orang, dia ada dah benda ni tau. Siapa-siapa yang dulu-dulu ambil ASB loan kan, masa ASB loan tengah tinggi dulu. Masa tu dia punya dividen dan bonus tinggi kan. 11-10% dulu-dulu kan. Dan anda dah ambil lama kan. Dan sekarang ni 200,000 ataupun 100,000 tu dah ada. Dan biarpun sekarang ni adalah 5% ataupun 6%, kalau anda ambil daripada 100,000 contohnya, 100,000, anda dah ada 6,000. Okay? Dan lain-lain, katalah ada tambah lain-lain, whatever passive income yang anda ada, kadang-kadang anda sebenarnya dah ada 12,000. Contoh, kan? Or whatever yang anda dah ada. So, kalau anda punya belanja bulanan 1,000, contoh. Ini dah cukup. Dan nak jadi full-time trader, jadilah. Kumpul duit, kan? Kerja cukup, lepas tu jadilah full-time. So, anda basically, belanja anda dah covered. Dia masalahnya kalau anda trade dan anda cuba untuk nak bayar bulan, bayar gaji, bayar bil bulanan. Itu ada siapa-siapa kat sini full-time trader. Anda faham apa saya maksudkan kan? Bukannya senang, bukannya mudah. Dia punya pressure, lagi-lagi waktu tu anda tengah loss. Anda tengah drawdown. Terpaksa entry dan waktu tu anda akan letak buat benda yang mengarut. Faham? Itulah masanya kita tersedar apa yang kita buat. Sebab itu anda kena kenal pasti siapa diri anda, sesuaikan objektif anda kepada, dan jangan ikut orang lain. Engkau buat 10% sebulan cukuplah. Engkau buat 5% sebulan cukuplah. Engkau buat 20% tahun cukuplah. Sebab makna duit tu tak sama. Anda kena tahu apa anda nak. Dan adakah dia masuk akal. Dan kena tak kepada risiko, kepada equity yang anda letakkan. Okey? Di sinilah, bila anda membina portfolio, fahami situasi kewangan anda. Fahami toleransi risiko anda sendiri. Kita tak sama. Dari situ anda boleh memilih agihan aset apa yang anda duit. Ingat kita punya annual budget tadi, annual budget. Okey, fahami keadaan kewangan anda. Anda ada tak duit lebih? Tak ada duit, jangan trade. Simple. Oh, kalau tak macam tu tak ada duit, jangan trade lah. Ya, jangan. Basically, perkataan trading tu adalah perkataan risiko. Gantikan trading tu dengan risiko. Simple. Oh, kita boleh mula murah je, $5 dah. Kalau kat XM kita boleh dapat $50 akaun percuma. 50 ke 30? 50 kan? 2 bulan lepas dah naik 50 kan? Ya. 50 tu lebur, jangan depo tu. Tak dapat. Cari my card orang lain buat akaun. Aduh. Kan? Buat duit pun nak menipu. Janganlah. Faham? Asas tu dah menipu. Tu je. Siapa nak terasa, terasa. Siapa nak terasa, terasa. Faham maksud saya? Asas tu dah menipu. Jadi anda faham sendirilah. Kalau asas kita tu dah menipu kan. Tak apa term and condition, tak apa kan. Ada sebab, ada term and condition. Okey. Jadi dari sinilah anda tentukan, bila anda buat annual budget anda, berapa banyak yang anda letakkan dekat fix. Berapa banyak yang anda letakkan dekat yang turun naik. Benda yang turun, benda yang naik, variable. Ataupun dalam bahasa dia variable. Ini yang anda trade. Ini yang anda trade. Okay? Berapa banyak yang anda letak dalam fix. Ramai orang dah ada pun benda ni. Okey. Buat annual budget anda, berapa sebenarnya retain income anda?
Faham? Retain income. Dah tolak semua benda, ni adalah duit yang anda ada. Okey? Dari situ, anda tentukan berapa banyak yang anda akan letakkan dekat mana. Berapa banyak tu bergantung kepada anda punya risk tolerance. Adakah anda seorang yang suka mengambil risiko yang tinggi? Anda mampu tak mengambil risiko yang tinggi? Soalan-soalan tu anda kena tanya. Adakah anda mempunyai active income yang tinggi? Adakah anda mempunyai liability yang rendah? Soalan-soalan ni anda kena tanya. Itu biasa. Tanya soalan tu kepada diri anda. Dari situ anda akan tentukan berapa banyak daripada retain income tadi dia nak pergi aset apa. Agihan aset apa. Sama ada fix. Fix ni adalah benda yang anda melabur. Anda tak perlu tengok dia. Basically passive income lah. Dan variable. Benda yang anda perlu kaji. Turun naik harga. Ya. Dua-dua ada risiko. Tetapi risiko yang ini adalah lebih rendah. Risiko yang ini adalah lebih tinggi. Saya gunakan formula 80-20. Ada banyak dia punya variance. Depend kepada anda bercakap dengan siapa. Saya gunakan 80-20. Maksudnya daripada retain income saya, 80% letak dekat fixed income. 20% saya letak dekat variable untuk trading. Okey. Apa yang anda buat lepas ni, anda listkan apa yang anda dah ada kat sini. ASB, koperasi, bagi mereka yang pernah yang bekerja kerajaan, kan? Co-op. Option, kalau company tu bagi, kan? Berapa dividen dia. Listkan apa yang anda dah ada. Sewa rumah, yang rumah anda ada, anda dah sewakan. Anda ada kereta, anda pergi sewakan. Contoh. Ya. Letakkan kat situ. Berapa yang dah ada. Okey. Now, dari sini, anda letakkan satu jumlah. Berapa sebenarnya jumlah dia? Berapa amount? Berapa jumlah yang anda dah letakkan? Berapa yield dia ataupun berapa pulangan tetap dia tahunan, lebih kurang average. Of course sejak COVID dia turun naik kan. Okey, berapa yang dia punya yield sekarang ni? Okey, letakkan. Jadi daripada situ ketahui berapa anda punya ratio, berapa sebenarnya percentage anda tahunan. Katalah anda dapati anda punya anda punya yield tahunan tetap adalah, kalau ada campur semua ni, sekitar 7% ataupun 8%. Okey, berapa jumlah tu? Berapa jumlah dia? Katalah kita ambil satu jumlah. Kita dapat daripada semua ni, kita katakan adalah 5,000. Ada mereka yang dah ada. Kalau tak ada lagi, anda start buat. Okey. Yang duit 20% tadi, 20% tadi, okey, berapa juga pulangan yang kat sini, itulah risiko maksimum yang anda boleh ambil. Katalah 5,000. Anda kat sini, anda depo cuma dapat lebih-lebih tahun ada 1,000. Dan anda boleh ambil risiko penuh 1,000 tu. Faham? So, apa-apa pun, anda adalah positif tahun tu. Saya, kalau anda nak lebih canggih lagi, anda tolak dengan inflation. Susut nilai, susut purchasing power dia. Kalau nak lebih canggih lah. Ini tak payah dulu. Asalkan anda buat dahulu. Yang permulaan anda buat dahulu.
Okay, Atirah, boleh? Buat benda yang ni, bila anda mengurus macam ni, anda tahu apa sebenarnya jumlah yang anda boleh hilang. Bagi mereka yang buat prop, macam mana? Berapa fee yang anda bayar kat sini? Dia tak dapat gagal. Dia letak lagi, ambil lagi, ambil lagi. Tak, dia kena ada satu tempat di mana kita kata stop. Sama juga dengan trading. Tak dapat, memang tak berjaya. Stop dulu. Ingat, tahun pertama trading, apa anda punya aim, anda punya objektif. Tahun pertama, jangan hilang duit. Itu je. Jangan fikir buat duit dulu. Anda cuba untuk tak hilang duit. Itu yang tahun pertama. Jangan cerita katun, saya kalau boleh dengar benda ni, masa mula-mula saya trade dahulu. Ya? Yeah? Gone with the wind. Ha. Yeah? Letakkan satu yang masuk akal lah. Ya? Yeah? Katalah anda ada whatever amount kat situ. This is the max yang anda boleh hilang. Tolak inflation kalau boleh lah. Katalah inflation 400. 400 tolak daripada sini. Mana nak dapat inflation Malaysia? Itu ada dekat tu. Inflation tahunan, year on year dia. Itulah guna benda-benda tu. Kan? Okay? Dan dari situlah anda tahu berapa max equity yang anda boleh hilang. Di sebelah kanan ni. Boleh? Ya? Tolong buat benda ni. This will help you a lot dalam anda punya pengurusan portfolio. Ni adalah kepada agihan aset, agihan modal, sasaran tempoh, objektif. Dia kepada anda. Anda trade kenapa? Sebab nak buat duit. Duit tu untuk apa? Untuk nak bayar bil bulanan. Jadi anda punya target adalah bulanan. Tapi anda tanya diri sendiri, adakah itu objektif yang sesuai bagi mereka yang tak dapat trade harian? Sebab ramainya trader bekerja. Faham? Stop dulu. Yes, exactly, Sunbi. Buat penilaian agihan. Tengok kepada pulangan. Saya buat dia tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12. Itu adalah masanya saya akan lihat semua balik. Duit nak pergi mana? Faham? Even kepada yang fix, saya akan letak kat mana aku nak letak duit. Okay? Itu adalah imbangan strategik. Okay, now, next. Laju sikit. Objektif portfolio anda. Yang anda letak semua ni, semua benda ni, semua kat sini, semua ni, portfolio anda, yang anda buat dekat sini, portfolio anda, ini untuk apa? Adakah jangka panjang? Adakah jangka pendek? Kalau anda menabung untuk ASB, contoh, ada mereka yang menabung untuk ASB, dividen dan bonus dia ambil setiap tahun untuk bayar bil bulanan dia. Contoh, duit ASB ambil, dia pergi bayar rumah dia untuk setahun, bayar kereta untuk setahun. Itu contoh. Boleh? Jadi, portfolio ni untuk apa? Adakah itu untuk bil bulanan, untuk anda cukup membina satu jumlah, cukup untuk anda bersara, untuk nak duit ni nanti bila cukup, aku nak pergi melancong, ataupun untuk nak beli rumah, nak beli kereta, nak bayar universiti anak, whatever. Tapi bila anda tak ada, majority yang saya jumpa dia cuma buat duit je. Kalau jadi duit lah, nanti kita fikir. Aku nak pergi ni. Dia tak ada satu dia nak buat apa dengan duit tu. Bila kita tak ada plan, kita tak ada objektif jelas, tu yang duit, even bukan tak ada withdraw, tapi duit withdraw tu habis macam tu je. Tak ada apa. Mana pergi dah. Kan? Kadang-kadang jadi seluar, kadang-kadang jadi
tiba-tiba melancong. Tak. Tak dapat. Tiba-tiba dia pergi melancong. Tiba-tiba kan. Dia buat apa tak, gold naik. 1,800. Dia tekan je. Lepas tu dapat duit. Lepas tu, entah. Duit tu withdraw. Withdraw. Lepas tu, mana entah. Tak ada. Tak ada apa-apa. Untung pun tak jadi apa. Faham? Duit tu habis macam tu ke? Bagus sikit, dia dah bayar Astro bill untuk tahun ni. Tahun ni. Bulan 12 je. Faham? Letakkan objektif jelas kepada apa yang anda nak capai. Ini yang dulu. Sebab tanpa objektif, kita tak akan dapat disiplin. Tanpa objektif, anda tak akan dapat disiplin. Sebab kita tak tahu apa nak buat. Kita tak ada satu yang nak pegang. Untuk dana persaraan, apa SKMK? Portfolio pelaburan, perbelanjaan utama, pendapatan sampingan. Kenapa kita trade? Tanya benda tu. Nak buat duit, duit tu untuk apa? There must be something. Dia tak dapat cuma, belajar teknik, pindah teknik, kejap teknik ni, kejap Zul okey, sekejap tak okey, sekejap dia ni. Dia tak dapat. Dia adalah kepada anda, apa yang anda nak. Of course, semua orang nak, cukup duit, aku nak bersara nanti. Itu ultimate. Tapi kalau anda baru umur 19 tahun, macam Sun B, kan, tak sesuai. Ataupun anda letakkan satu, cukup. By umur 30, aku nak, contoh, by umur 30, aku nak ada 1 million US dollar. Then anda letakkan. Portfolio pelaburan, aku nak membina satu portfolio untuk yang tu tadi, portfolio pelaburan lah. Nak ada 1 juta. Kalau ada 1 juta, nak bersara. Itu dana persaraan campur portfolio pelaburan. Untuk membayar perbelanjaan utama. Itu contoh-contoh dia. Jadi apa? Lagi muda. Faham? Dia kena ada satu yang jelas. What you want to do, what you want to achieve, berapa jumlah, berapa masa. Kan? Dan setiap kita ni berbeza. Tak sama. Okey? Modal, ketahui sebenarnya berapa modal anda. Di situlah anda menentukan risiko kepada modal yang anda boleh ambil. Ni kita dah ceritakan. Dan daripada situ, saya buat benda ni. Portfolio hybrid. Yang saya kongsikan kepada anda adalah portfolio hybrid. Di mana daripada benda yang variable, tadi, saya akan untung dia, saya akan dumpkan kat sini. Bila dia rugi, saya tak buat apa. Saya stop untuk tahun tu. Sebab saya nak meningkatkan yang di sini. Bukannya tingkatkan yang di sini. Faham? Terlalu ramai yang bercakap tak kena. Contohnya, nanti aku nak grow account aku sampai 20,000. Sementara tu dia ambil ASB, dia letak untuk trading. Aduh, terbalik. Tak dapat. Jadi duit ASB tak bolehlah guna untuk trading. Tak. Maxkan ASB anda. Boleh? Jadi dia daripada yang ini hybrid. Saya buat hybrid. Di mana apa juga yang kita buat di sini, tujuannya adalah untuk membesarkan yang fix ni. By satu masa, chart anda, iaitu anda punya resistance, expenses annual, covered by passive income anda. Itu yang anda nak capai. Barulah cerita financial freedom. Bukannya trading boleh buat 2,000 financial freedom. Itu tak. Itu tak. Faham? Cerita-cerita kartun tu tak ada. Itu cerita marketing.
Ya, trade boleh buat 2,000 cukup. $30 sehari mana nak cari? Pernah dengar? $100 satu hari kau trade kan? $100 sebulan dah ada 2,000, 20 hari trading. 2,000 tu kali dengan 4 ada 8,000. Cukup lah untuk kita kan. Mana nak cari? $100 je kau target sehari. Aduh, tak. Bukan tu. Anda nak kan, whatever yang anda ada kat sini, anda nak tingkatkan yang pasif, bukannya tingkatkan yang aktif. Faham? Ya. Whatever it is, anda nak turunkan risiko anda. Setiap pelaburan ada risiko, even kepada benda yang fix. Di sini anda akan pelbagaikan dia. Itu contoh-contoh yang saya selalu bagi. Contoh saham, kan? Ada yang beli saham untuk dia apa? Di sini ada yang beli untuk trade. Anda juga akan mula melihat kepada pembelian saham untuk dividen. Ingat ASB ada dividen. Faham? Pembelian indeks untuk dividen. Depend. Ini tak syariah compliant. Faham? Tentukan. Mana apa aset yang ada dan tujuan dia. So, kalau anda membeli saham untuk tujuan dividen, dia tak peduli kepada harga. This is the best time. Saya duk ulang-ulang pasal masa terbaik untuk membeli benda-benda ni. Faham? Untuk membeli yang inilah. Semua sekarang ni. Untuk membeli apa-apa yang this has reached dia punya low. Ni nanti hujung minggu saya updatekan chat ni. Hujung minggu ni tak sempat. Kita ada gala dinner. Okay? Dan belajar untuk simpan aset. Ni yang paling liquid lah. Paling liquid. Anda nak duit. Anda dah beli saham Google ni. Anda dah beli sebanyak berapa ratus unit dia. Anda dah beli 500 unit contoh. Bila bang today? Apa yang today? Kita dah cerita benda Yos, kita cerita ni bukan hari ni. Kalau anda membeli untuk dividen, anda beli. Anda tak kisah pasal harga. Tapi kalau anda membeli untuk trading, anda tunggu set up dia. Tak sama. Macam ASN. Yos, ASN. ASN tu turun naik. ASN tu turun naik. Dia kepada portfolio anda. Jangan tiba-tiba terus beli. Portfolio anda ada tak yang saya ceritakan benda ni tadi? Yang ni tadi. Dah buat tak benda ni? Tak ada. Kalau anda scroll ke atas tu ada. Saya tak dapat nak cerita pasal tempat lain sebab saya dekat XMPE. Jadi kalau nak belajar dulu, tak salahnya kalau anda membeli CFDs. Itu untuk belajar. Tapi ultimately anda nak beli real share. Dekat XM ada account real share. Tapi modal dia adalah $10,000. Tapi untuk belajar dulu, beli CFDs. Tak salahnya. Untuk awal-awal. Kita dah cerita pasal Dogs of the Dow. Ni tiap minggu pertama, sesi kita minggu pertama tiap tahun jangan miss. Ingat apa kita cerita pada awal tahun ni. Sunbi, ingat tak kita cerita pasal Dogs of the Dow? Pergi cari, pergi Google apa benda ni.
Okay. Sekarang ni all the docs dekat bottom. So, buat benda ni ni. Yus, buat benda ni. Jangan tiba-tiba. Yang pertama dalam apa juga portfolio adalah duit dulu. Rancang duit dulu, then anda listkan watch list anda. Okey. Lepas tu anda buat due diligence. Kalau anda tak faham mana-mana ini, the best is anda beli sektor yang anda familiar, bidang anda. Jadi anda tahu company apa yang kuat. Tu paling simple. Jadi bila orang bercerita, contoh, anda faham pasal komputer, anda memang ambil computer science. Bila orang bercakap Intel, anda pun tahu Intel buat yang terbaru, apa dia punya chip. Orang cerita pasal Nvidia, anda pun tahu RTX 4090 ada masalah ke tak ada masalah ke. Anda faham benda tu. Kalau anda bukan bidang tu, kan, anda masuk dan membeli saham-saham tu, apa jadi cerita dia anda tak tahu. Jadi masuk kepada yang ni. Kalau anda tak ada specialize, anda boleh gunakan ini. Ni bukan kita cerita baru hari ni tau. Kita cerita benda ni dari tiap bulan satu. Tiap bulan satu. Minggu pertama, webinar yang pertama tiap tahun, saya ceritakan benda ni. Ni. Tu lama tak buka ni. Kita cerita benda ni tiap-tiap. Kita menunggu area ni dulu. We were waiting waktu tu. Kita cerita ni waktu sini. Waktu kat sini. Kita menunggu dia pull back. Kan? Di sini. Ni baru buka macam ni. Lepas tu ada orang tanya pasal ni. Dan sekarang ni, ini adalah di sini. Ini tak dapat. Ni adalah flat. Kita cerita benda ni dari bulan 1. Tiap-tiap tahun. Dari bulan 1. Bulan 1. Bulan 1. Apa yang kita nak beli tahun tu? Ni berapa lama tak buka, baru buka balik ni. Kat mana kita nak membeli dia? Merck. Next jual insyaAllah. Benda-benda ni. Ni kenapa tarik macam ni? Oh, okey. Itu masa tu belum setting lagi dia punya ni. Ni Merck saya ada. Ini disclaimer lah. Saya membeli dari sini. Dia turun. Bulan 1 itu, technical dia. Bulan 1 kita tengok technical dia. Bulan 1. Kita tengok technical dia. Masuk lagi. Ni benda-benda dia lah. Merck. Amgen. Yang tak cantik 3M. Ni je tak cantik. Ni je tak cantik. Membeli sini dia draw down. Tapi ni melabur. Saya biar je. Saya membeli sini. Dia draw down. Masih lagi draw down ni. Tapi yang ni tak ada. Ni melabur. Saya tak ada cerita stop loss. Tak ada cerita apa. Tak ada. Ni tak ada cerita stop loss. Tempat kita, saya kenal pasti tempat membeli je. Sebab ini akan dipegang. Kalau tahun ni, kalau 3M ni keluar daripada 10 saham tertinggi dividen dalam Dow, saya akan tutup, saya akan jual ni dalam at loss. Itu je. Ni tak cantik 3M. 3M membeli di sini. Dia turun lagi nak buat macam mana? Dia tengoklah. Kalau bulan 1 dia tak ada dalam 10 docs, dan saya keluar lah. Itu je. Rugi lah nak buat macam mana.
Ni semua kita cerita benda ni dari tiap bulan 1. Ya, tahu. Tapi saya bukannya aim untuk tahun tu. Untuk setahun tu. Ini 3-5 tahun. Kita simpan je duit dia, biar dia kat situ. Faham? Try start buat benda macam ni lah. Jadi anda trade, duit mana? Duit daripada trading kita ni. Macam ni. Saya, kalau perkataan IPO ni, saya allergic sikit use. Biasa, itu biasa. FOMO. Saya kalau perkataan IPO tu semua ada. IPO semua ada. Semua bursa ada. Benda dah pergi semua nak masukkan. Barrick tu berapa lama tanya, boleh masuk lagi tak? Gold buat tekuk 2, Barrick anda masuk. Itu je. Start. Yang pentingnya beli yang tu untuk dividen. Bukan untuk trading. Bukan untuk trading. Ya? Dan juga sebagai aset dalam portfolio. Faham? Basically IPO, saya simple je. Company yang kita tak tahu prestasi. Saya cuma kalau kawan yang terlibat dalam penerbitan IPO dan tolong dia orang lah. Tapi saya tak harap duit tu. Tolong beli few lots. Kalau kat Malaysia ni lah. Tolong kan. Alah, ambil yang MITI punya Bumi Liso. Tu elok sikit. Kan Bumi punya Putra punya tu. Tahu kan? Okay. Start lah tengok benda macam ni. Trade, jadi hasil, letak. Dia tak jadi duit, stop. Tahun depan, buat. Tengok. Ada tahun yang anda akan positif, tapi yang pentingnya ini anda grow. Faham? Jangan pada trade. Anda pandai melabur. Faham tak? Faham konsep yang saya cuba bawa kepada semua? Satu, saya tak beli kedai stop loss ke, TP ke, apa ke. Sebab saya nak supaya pendapatan pasif saya melangkaui saya punya annual expenses. Itu yang saya cuba bawa kepada anda. Go to, betul? Kita cerita go to tu masa dia nak dia punya promosi Sunbi bukan main. Kan? Betul Sunbi? Dia punya promosi social media macam-macam kan. Sampai kat Malaysia ni saya tahu. Kan? Sekali kau saya kena saham ni dulu. Sejak tu saya bertaubat. Saham ni dulu. Okay? Tu tahun 97 tak silap saya. Pink slip dulu. Tak payah cerita. Okay. Okay. Ni mengenai sistem. Anda cuma melabur kepada sistem kita. Kan? Dapatkan ekspektasi dia. Jumlah posisi peratusan kewangan ni. Buat benda ni. Rekodkan anda punya pulangan. 1R ni adalah satu risk yang anda ambil. Ikut satu model size post. Kalau tak ada lagi, buat ini. Ikut ini. Ikut yang ni. Kalau tak ada lagi. Lepas tu anda sesuaikan. Ini 0.25% daripada modal. Kalau anda ada modal 100, berapa sen je? Buka micro account. Dah ada modal 100 je. Bukanlah micro account. 0.25% daripada 100. Berapa? 25 sen. Stop loss hilang 25 sen. Anda kelip mata pun tak. Anda nak trade, dia kelip mata pun tak. Faham?
100. Berapa stop loss dia? Kalau kena stop loss 1R dia 25 sen. Ada rasa apa-apa tak, Yus? PE. Kan? Anda depo 100, buka mikro, trade 0.01 atau 0.02, kena stop loss, hilang 25 sen. Ada rasa terganggu tak? Malam tu ada mimpi tak? Tak ada apa-apa. Betul tak? 25 sen. 25 sen. Ha. Depo 100, kena stop loss, hilang 25 sen. Tak ada rasa. Okey. Tu ekor 100. 25 sen. Nah, tengok kan. Ekor 1000. Jangan kata, kecilnya bang. Sabar dulu. Ni kita tengok ratio dia. $2.50. Depo 1000. Kena stop loss. $2.50. Ada orang cakap, orang Sarawak cakap, ada ngotit, ada ngejit si. Ngejit pun si. Faham tak? Ada tak terasa pun tak. Kena stop loss. Boleh gelak tu. Anda nak trade macam tu. Start business, ambil risiko rendah dulu. Sabar dulu. Tengok. 10,000. Now, anda nampak start nombor dia. Ni $25. Nampak? Bila anda naikkan ratio dia, dia start jadi signifikan. 250. 100,000. Hilang 250. Dia dah start. Betul? 100,000. $250. Ini RM1,000 tau. Kali 4 kan? 1 juta. Dia start jadi signifikan. Nampak? Tapi kalau anda depo 100, hilang 25 sen, tak rasa. Tapi kalau 1 juta, satu trade hilang 2,500, bagi siapa yang macam kita ni, 2,500. Nampak ratio dia? Nampak? Kalau tak ada lagi, guna benda ni dulu. Anda nak trade yang anda tak ngeriji. Faham? Tak terasa. Tak ada apa pun. Alah, lagi 9 minit. Kita baru sampai sini. Okay. Apa yang anda buat adalah, ini adalah berapa jumlah ni, berapa dolar dia kepada anda. Saya tak tahu. Kalau tak ada, ikut benda ni dulu. Try buat pakai yang ni dulu. Depend kepada berapa jumlah dalam ni. Itu 1R anda. The moment anda sampai 20R, anda akan start naikkan size posisi. Maksudnya, satu trade 0.5. Okay? Sampai 60. Kalau anda rugi, anda kecilkan. Anda tengah negatif 10R kat sini. Separuh dah rugi. Kan? Negatif 10R ataupun $100 tadi dah hilang $10. Berapa? Bukan hilang $10. Hilang $2.50. $2.50. Anda stop dulu. Ataupun anda kecilkan lagi. Satu posisi adalah 0.18 sen. Kecilkan. Trading anda tak bagus, kecilkan. Bukannya nak cerita pergi recovery. Cerita recovery tu bukan trader. Yes. Jadi anda akan kaji kenapa setup tu tak jadi, apa anda buat, adakah anda mengikut sistem, ataupun anda tahu sistem tu tengah tak kena dengan market. Boleh, Yus? Ni masalahnya trade 100, dia nak buat 1000. Sabar dulu, buat slow-slow dulu. Bila sistem anda tengah cantik, dan anda start naikkan. Faham? Anda tahu bila anda start naikkan. Okay. Now, ini adalah yang first anda buat. Second, kalau anda rasa kecil sangat, sistem anda tengah bagus,
dan anda buat position sizing model yang nombor 2. Anda besarkan kat sini. Anda nak trade yang anda tak rasa. Untung pun, untung. Rugi pun, rugi. Faham? Dia bukannya nak jackpot. Satu entry jackpot. Tu perkataan apa tu? Faham? Anda tak nak buat benda tu? Boleh? Start buat ikut ni. Ni semua saya dah kongsikan. Ya? 100 ada dapat apa? 100 buat $10. Itu 10% sebulan. Fuh. Anda cari pelaburan kat luar yang dapat 10% di tiap bulan? Buat benda slow. Bila dah cantik, then baru anda start. Besarkan. Ada masa, ada caranya. Anda nampak, okey. Ni modal 100. Besarkanlah modal. Sama macam berniaga lain. Kan? Anda punya bisnes ni laku, modal tak cukup untuk anda besarkan bisnes anda. Apa anda buat? Tambah modal. Benda sama. Bukannya tambah lagi lot size, cost. Tak. So, ada limitation kepada kedai tu, jumlah pekerja, lampu elektrik dia, aircon dia dah habis, dah maksimum dah. Ni. Sama macam peniaga lain. Tak payah cerita magic tu. Ini saya pakai yang ni. Kalau nak tahu saya pakai ni. Ha? Try buat pakai yang ni. Lepas tu anda rekodkan pulangan dia. Berapa setiap entry. Okay, start, try lah buat. Try buat. Kecil. Orang tengok apa dah kau trade ni sen-sennya. Ya. Trade kecil. Bila anda dah sistem anda tengah prestasi tinggi, dah naik ekspektasi dia, dan anda tahu, okey, sistem ni boleh macam kita juga, ASB, anda tak tahu zakat 200,000. Tak, 1,000, anda nak pulangan lebih tinggi, naikkan simpanan ASB. Dia sama, benda sama. Benda sama. Kalau dapatlah mindset macam ni, then anda akan dapati trading tu tak stres. Kena stop loss, kenalah dia. Dia kena TP, kena. Jangan tu TP, TP, ya Allah. Kan? Try buat benda ni. Kecil, dah start. Dia rugi, kecilkan lagi. Dia rugi, kecilkan, stop. Kita tahu dia tengah tak jadi. Okay? Anda tahu bila stop. Modal anda ada lagi. Okay, dia jadi. Slow. Kan? Buat dia setahun, anda pakai benda ni dulu. Try. Dan bila anda dah faham dia, anda nak modify dia, modify. Bincangkan dalam Discord tu. Saya tunggu orang tanya benda-benda. Tak ada orang tanya. Benda ni yang paling penting dalam sistem. Bukannya market dynamic. Bukannya lekuk 1, lekuk 2, lekuk 3 masuk tak bang. Tak ada. Ini yang paling penting. Bila anda tahu berapa dolar tu, dia semua matematik je. Anda tahu berapa dolar, kan, berapa dolar, anda kira saiz posisi dia. Stop loss berapa, dan anda kira. Pakai dekat sini ada. Dapatkan parameter sistem anda. Masalah kita, isu dalam dagangan, isu biasa dalam dagangan ni, buat mula-mula masa belajar ni, tiap-tiap minggu anda muhasabah diri. Tuliskan. Buat satu table macam ni. Apa masalah trading anda? Tiap-tiap minggu. Buat. Saya hujung minggu, saya sibuk tau. Saya akan ada satu jam di mana saya listkan apa masalah saya. Apa yang penyelesaian dia. Macam mana nak selesaikan dia. Apa keputusan yang saya nak lihat. Dan saya akan letakkan progres. Kat mana saya sekarang ni. Ramai. Tak ramai. Orang suka nak tahu entry je kali. Tapi dia ingat entry tu yang
boleh capai target. Target anda dicapai menerusi position sizing model. Bukannya kepada teknik. Teknik tak ada apa. Satu saya tengok. Kalau tahun depan ni ramai yang dah boleh cerita pasal market dynamic, saya akan berhenti bawa topik market dynamic. Saya akan cuma kepada ekspektasi dan psikologi dagangan. Ya, dan pembinaan sistem lah. Tapi saya nak tengok ramai orang dah boleh buat lah. Okey. Ada banyak lah. Okey, kita tak dapat nak panjang sangat sebab kita punya limit sampai jam 4 ya. Ingat, dalam trading betul tidak bersamaan menjana pendapatan. Isnin nanti kita akan masuk balik kepada technical dan minggu depan insya-Allah ya. Boleh sekali tak? Masalah tak attack COC. Masalah tak attack COC saya kick ke. Okey. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah minggu depan kita start yang lebih mendalam lagi. Anda pun nampak saya dah tunjukkan yang lebih dalam lagi mengenai market dynamic tu. Tapi sebenarnya benda-benda tu adalah cuma logik je. Okey, bagi siapa yang datang gala dinner, insyaAllah jumpa besok. Terima kasih semua, sahabat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.